Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Amirah binti Abdul Latif. InsyaAllah hari ini saya akan membentangkan tentang tajuk tokoh ahli falsafah iaitu Al-Farabi. Okey, pertama sekali adalah latar belakang Al-Farabi. Okey, nama sebenar Al-Farabi adalah Abu Nas Muhammad bin Tarkhan. Okey, beliau telah dilahirkan di Farab, Transoxiana, Asia Tengah. Al-Farabi telah dilahirkan dalam keluarga yang penuh dengan berdisiplin. Okey, beliau telah menerima pendidikan awal di Farab dan di Bukhara. Sejak kecil lagi, Al-Farabi telah didedahkan dengan ilmu pengetahuan. Okey, beliau juga telah mempelajari ilmu falsafah di Baghdad. Karya-karya falsafah beliau dari Yunani ialah karya Plato dan Aristotle. Okey, Al-Farabi juga telah bergiat aktif dalam penulisan, ilmu matematik, perubatan dan juga muzik. Okey, akhir sekali pada tahun 950 Masihi bersamaan 339 Hijrah, Al-Farabi telah meninggal dunia di Syria. Okey, seterusnya adalah cabaran Al-Farabi. Okey, cabaran pertama beliau ialah beliau telah membaca dan menulis tidak kira waktu siang dan malam dengan menggunakan lampu minyak kepunyaan pengawal keselamatan Istana Saif al-Daulah. Okey, yang kedua adalah mempunyai masalah dalam politik yang mana pemerintahan atas dasar cara hidup, dan yang kedua adalah pemerintahan atas dasar watak dalam mencapai sesuatu yang dianggap satu kebahagiaan. Okey, yang seterusnya adalah isu berkaitan Al-Farabi ialah kritikan terhadap falsafah Al-Farabi, yang mana Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah telah menolak Al-Farabi. Beliau telah menyatakan bahawa Al-Farabi ini adalah seorang ahli falsafah yang kufur dengan Allah, malaikat, Al-Quran, Nabi dan hari akhirat. Okey, itu adalah isu berkaitan dengan Al-Farabi. Okey, seterusnya adalah falsafah Al-Farabi dan sumbangan Al-Farabi kepada sistem pendidikan negara. Okey, Al-Farabi ni telah mentakrifkan bahawa falsafah ni adalah salah satu ilmu yang menyelidiki hakikat sebenarnya dari segala yang ada. Yang kedua adalah beliau telah berjaya meletakkan dasar falsafah ke dalam Islam. Dan yang terakhir ialah Al-Farabi telah menyatakan bahawa tidak ada pertentangan antara falsafah Plato dan juga Aristotle. Okey, seterusnya sumbangan Al-Farabi kepada sistem pendidikan negara. Okey, terdapat pelbagai sumbangan Al-Farabi kepada sistem pendidikan negara, termasuklah dari segi falsafah, muzik, sains perubatan, logik, sains politik dan juga sosiologi. Okey, seterusnya beralih kepada sumbangan Al-Farabi kepada sistem negara dalam falsafah. Okey, dari segi dunia, Al-Farabi telah menggabungkan teori Platonik dan Aristotle dengan teologi. Dan yang kedua, beliau telah menulis komentar tentang fizik, mantik dan meteorologi. Yang ketiga, Al-Farabi juga yakin dan percaya bahawa falsafah dan Islam ini wujud dalam harmoni. Dan yang terakhir ialah Al-Farabi telah menerbitkan sebuah buku yang berjudul Fusus Al-Hikam yang telah digunakan sebagai bahan teks di Eropah. Okey, sumbangan Al-Farabi kepada pendidikan negara pula ialah yang pertama, beliau falsafah ini telah dijadikan satu subjek di peringkat institusi tinggi, iaitu di universiti di universiti yang mana pelajar-pelajar dapat menggunakan bahan tersebut. Okey, yang kedua ialah pemikiran Al-Farabi dalam ilmu mantik telah dijadikan panduan dalam cabang falsafah. Okey,
Akhir sekali ialah refleksi terhadap Al-Farabi. Kesimpulannya ialah Al-Farabi merupakan seorang tokoh falsafah yang terkenal dan seorang ilmuwan yang sangat-sangat hebat, yang mana banyak pemikirannya yang masih relevan dengan perkembangan kehidupan manusia pada hari ini. Tambahan pula, hasil kerja dan penulisannya dijadikan sebagai rujukan kepada pelajar-pelajar di institusi pendidikan. Akhir sekali, sumbangan Al-Farabi ini telah memberi kesan yang positif dan kesan yang besar dalam bidang falsafah, sains, ilmu pengetahuan sejak dahulu lagi. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.